Assalamualaikum. Selamat sejahtera pada uh, para pelajar yang menonton video ini, terutamanya kelas saya lah, dan juga individu pelajar atau guru yang menonton video ini. So, video ini sebenarnya saya mengajar, fokusnya adalah kemahiran catatan bergu. Okey, dan kedua kita cuba untuk memberi pembina keyakinan pada murid untuk tahu macam mana kita menamakan akaun. Jadi kita panggilin nama-nama akaun. Okay, jadi untuk makluman anda, saya sengaja mengabaikan format buku tunai dan buku tunai runcit untuk kali ini. Itu sesi pengajaran yang khusus. Okey, hari ini hanya fokus kepada akaun-akaun ini. Dan soalan ini, untuk membolehkan jika kerja ini dilaksanakan, dijalankan, saya menggunakan soalan dalam buku teks di muka surat 137. Tetapi soalan ini semua orang maklum, terutama guru. Ini adalah soalan untuk di bab jurnal, buku catatan pertama. Tapi saya guna juga soalan ini untuk tujuan ini. Okey. Okey, setelah kita maklum itu, sekarang kita pergi sini. Kita mula dengan maklumat di sini. Pada 1 Mac 2018, Encik Amineh memulakan perniagaan pusat perabot Amineh. Jadi dia jual perabot, bukan jual barang runcit, tepung dan sebagainya, bukan. Yang menjual pelbagai jenis perabot di Jitra Kedah, beliau membawa masuk modal sebanyak 49,000. Dia mulakan perniagaan pada 1 Mac. Jadi sudah tentulah bila kita mula perniagaan, mereka membawa masuk modal. Okey, ada modal 100% duit tunai saja baru dibankkan, ada yang kombinasi seperti ini. So untuk tujuan soalan ini adalah kombinasi aset. Tunai di tangan, tunai di bank dan alatan pejabat. So macam mana kita mau rekodkan catatan yang pertama ini? Okey, jom kita buat. Okey, kita pergi ke account. Ada banyak account di sini. Saya menggunakan perisian spreadsheet. Jadi kita wujudkan dulu account yang pertama, account tunai ataupun nama lain dia tunai di tangan. Boleh? Okey, tarikh 2018, tahun, bulan Mac. 1 hari bulan. Perasan tidak? Saya membuat rekod di sebelah debit account. Di sebelah debit account. Sini area debits. Yang sini yang warna gelap sikit, sebelah kredit. Okey, jumlahnya berapa? 3,000. Berapa? Apa mau catat sini butir? Okey, ini yang kita panggil nama-nama account. So kita mesti mengenal pasti apakah nama account sesuai. Jadi kini nama account tunai, bank, alatan pejabat, dan satu lagi adalah account modal. Jadi kita guna perkataan modal. 3,000. Account yang kedua. Okay, LA1 LA01 lah supaya senang. LA1 lah. LA2 nama ringkas account bank atau boleh juga tunai di bank, tetapi kita memang kerap pakai perkataan account bank. Bulan Mac, tarikh 1 Mac 2018, dan begini cara kita catat: tahun, bulan, kemudian hari. Tahun, bulan, hari. Okey, butir modal amount seperti dalam soalan 40,000. Okey, setakat ini sudah ada 2 account, tapi tunggu dulu, kita ada satu lagi, alatan pejabat 6,000. Dia wujudkan lagi satu account, LA3. Nama account alatan pejabat. Okey, seperti mana dalam sinilah, alatan pejabat. Apa tu alatan pejabat? Oh, ada banyak benda. Komputer alatan pejabat, mesin fax alatan pejabat, pencetak alatan pejabat, begitulah semua. Mat 1 modal dan amount dia 6,000. Okey, so far okey kan? Okey, jika anda ikut, kita sudah selesaikan 3, tapi tunggu dulu, saya belum buat satu lagi account terakhir, iaitu account modal. Okay, account modal.
saya belum buat. So, akaun modal, kita mesti buat catatan di sebelah kredit. Ikut salah, follow je. Alasan dia nak payah tahu pun apa. Tetapi modal ini adalah akaun equity pemilik. Akaun equity pemilik. Serta di bawah lah. Akaun modal. Ini sebenarnya dari akaun equity pemilik. Apabila equity pemilik bertambah, kita akan rekodkan di sebelah kredit pula. Itu salah satu ciri-ciri utama dia lah. Okey, ciri-ciri utama akaun sebegini. Okey, tahun 2018, bulan Mac, 1 hari bulan. Okey, jadi macam mana perekodan dia? Kita guna perekodan yang standard ataupun yang biasa, iaitu kita akan ulang semua ni, tunai, bank dan alatan pejabat. Tunai RM3,000, bank RM40,000, alatan pejabat RM6,000. So, itulah cara kita catat di rekod. Kita rekodkan di akaun modal. Perhatikan ni, akaun modal ni, perekodan seperti ini dibuat ketika memulakan perniagaan. Nah, itu cara dia, mudah dia gitu. Apa yang kita buat masuk? Tunai, bank, alatan pejabat. Okey, catat 3-3. Kalau 2 saya 2, kalau 1 1 jenis. Kalau dia bawa sampai 10 10 kita buat. Cuma dalam SPM peringkat sekolah tidaklah sampai banyak-banyak begitu. Okey. Baik, so kita sudah ada 3 akaun. Coba perhatikan. Akaun modal di sebelah kredit, akaun alatan pejabat di sebelah debit, catatan dia, akaun bank debit dan akaun tunai juga debit. Okey, saya kasih dia 100 supaya awak nampak lah. Okey, selesai. Selesai apa? Baru selesai yang warna pink ini. Kita pergi ke dokumen yang pertama. Okey. Dokumen yang pertama, kerani akaun tunai runcit. Kerani akaun tunai runcit. Okey. Penerima kerani akaun untuk tunai runcit. Jumlah cek RM200. So, apa yang berlaku? Kita wujudkan satu lagi aset tunai, tetapi untuk perbelanjaan yang kecil-kecilan, perkataan nanti kita belajar lebih lanjut lah dalam video tunai runcit. Tapi buat masa ini awak buat saja akaun yang kita panggil akaun tunai runcit. Okey, tunai runcit sama macam akaun tunai, sama macam akaun bank. Okey, saya pergi sini. Akaun tunai runcit. Sini cancel. Kita ambil akaun yang sini. Okey, so ada berapa akaun? 4. Akaun yang kelima, LA 5. Akaun tunai runcit. March. Satu juga hari bulannya di dalam ini, 1 hari bulan. Apa mau catat sini? Nanti kita tunjuk. Tunai runcit ambil daripada mana? Cek ini. Mana yang kita keluarkan dari bank. Nilai RM200. So, akaun dalam bank pula akan kurang RM200, menyebabkan untuk sebab itu kita akan kreditkan akaun bank. Okay, sekali lagi, nampak tidak ini tunai runcit adalah nama akaun bank. Akaun ini tunai runcit. Akaun bank. Tengok ni. Maka dia dicatat di sini. Begitulah cara perekodan dalam perekonan sebenarnya. Ini kita panggil catatan bergu. Satu debit, satu di kredit. Jadi macam case ini kita debitkan tunai runcit. Kita mesti kreditkan satu akaun lain. Dalam case ini akaun bank. Dalam cerita dia, akaun bank telah dikeluarkan wang RM200. Tujuan dia untuk mengisi tunai runcit. Ya, replenish dalam bahasa Inggeris lah. Okey. So, ini pula bila kita baca akaun tunai runcit, bila kita tengok, wang masuk dari bank. Wang masuk ke dalam akaun tunai runcit melalui wang dari bank. Dan settle. Itulah cara dia bercerita. Okay, now kita pergi ke dokumen seterusnya. Resit rasmi. Okey. Perhatikan.
Resi rasmi oleh kedai komputer maju, diterima daripada pusat perabot Amineh. Apa yang diterima? Terima duit lah. Terima cek 1,800 untuk bayaran komputer. So, kita bicara pasal apa? Kita bincang tentang pusat perabot Amineh. Kita bukan cerita pasal kedai komputer maju. Kita cerita kedai pusat perabot Amineh. Maka kita pergi ke akaun alatan pejabat. Alatan pejabat bertambah. Sekomputer adalah salah satu daripada item alatan pejabat. Okay, berapa hari bulan? 2 hari bulan. Perkataan March tidak perlu diulang. Bayar dengan apa? Menggunakan cek. So, rekodnya dalam butir bank. Amount 1,800. Okay, ingat ini, kita sudah debitkan satu akaun. Mesti ada satu akaun lagi yang dikreditkan. Apa yang dikreditkan? Yes. Akaun bank lah. Akaun bank. Untuk tarik ini. Apa butirnya? Alatan pejabat. Alatan pejabat tu di mana dapat? Nama akaun ini. Nama ini. Ambil saya ni. Abaikan perkataan akaun dia. Perkataan akaun. Cuma ambil ini je. Alatan pejabat. Settle. Nah kan dah boleh buat. Senang itu. Catatan bergu. Satu debit, satu kredit. Lama-lama awak akan perasan dia punya pattern. Dan awak akan rasa lega buat akaun ini. Sebenarnya senang. Okey, sekarang kita pergi akaun yang seterusnya. Invoice. Invoice seperti mana telah kita bincang sebelum ini. Merujuk kepada urus niaga beli atau jual. Tetapi secara hutang. So, invoice ini dikeluarkan oleh pembekal perabot Izzati. Dikirim kepada pusat perabot Amineh kita lah. Pada 3 hari bulan. So, kenapa invoice ni keluar? Sebab pusat perabot Amineh kita beli set sofa dan almari pakaian. Kita beli, kita bukan jual, kita beli. Adakah ini dipanggil alat perabot di dalam buku akaun kita? Oh, dalam kes ni tidak. Kita mesti jadikan dia ataupun rekodkan dia sebagai barang niaga yang dibeli. Dan jumlah dia lah 17,600. Adakah melibatkan akaun tunai? Tidak, pasal ini hutang. Adakah melibatkan akaun bank? Jawapannya juga tidak. Adakah melibatkan tunai runcit? Juga tidak. Adakah melibatkan modal? Juga tidak. Ini adalah urus niaga beli secara hutang daripada pembekal perabot Izzati. Jadi, semua akaun ini tunai di tangan, akaun bank, akaun alatan pejabat, akaun modal, tidak ada rekod. Tidak perlu dikacau. Yang ada adalah akaun belian. Akaun belian. Okey. Tengok LA 6 dan LA 7. Akaun belum bayar pembekal perabot Izzati. Tetapi saya sengaja ajar awak benda yang ini. Akaun pembekal perabot Izzati. Nanti kita akan murnikan amalan itu kemudian. Sekarang ini kita pergi basic dulu. So, akaun belian antara ciri khasnya adalah hanya debit. Debit dan hanya debit. Ketika menambahlah. Tidak akan ada catatan di sebelah sini untuk penambahan dan sebagainya. No. Akaun belian ini ciri khusus dia. Kalau cara nak hafal lah. Akaun belian catatannya sebelah debit. Okey, tahun 2018 bulan Mac, tarik 3, kita beli dari siapa? Secara hutang, pembekal perabot Izzati. Nampak itu? Okey. Perhatikan ni ada 2 baris yang saya terpaksa pakai. Maka bila rekodkan nilai atau amount, pastikan catatan dia adalah di baris yang kedua. Jangan di sini. Pembekal perabot Izzati. Terus ini dia yang menyambung, menyambung ke sini 1,700. Pembekal perabot Izzati tadi terus hujungnya 17,600. Okey, ini catatan bergu. Catatan bergu melibatkan satu debit, satu kredit. Maka mana lagi satu akaun yang akan dikreditkan? Inilah. Yang sebelah sinilah. Akaun pembekal perabot Izzati. 2018 bulan Mac, tarik 3 hari bulan, butir belian, amount 17,600. Settle.
Sudah selesai. Coba perhatikan akaun ini. Apa yang awak nampak? Ada 2 akaun. Okey, yang terlibat. Yang sini, akaun 1 belian, 1 perabot. Di dalam urus niaga di peringkat periksaan, SPM ataupun masa belajar tingkatan 45 ni lah. Akaun belian ni selalunya akan ada banyak catatan lah, 2 atau lebih catatan. Dan awak akan dapat nanti akaun jualan ni stay debit side. Debit side, sebelah debit. Okey. Jadi ini ciri khas akaun belian. Okay, now kita pergi ke seterusnya. Bil tunai, pusat perabot, Amine. Ini apa? Ini jual. Ini jual. Bil tunai. Bil tunai melibatkan urus niaga jual atau beli secara tunai atau dengan cek. So dalam kes ini, pusat Amine yang keluarkan ini buku tunai, bil tunai kepada Encik Faik Aiman. Adakah Encik Faik Aiman sudah bayar? Iya. Dia bayar dengan apa? Cek. Jadi cek ini akan dimasukkan ke dalam akaun bank perniagaan kita. Pusat perabot Ami. Nih. Jadi ingat apa dia? Wang masuk. Kenapa masuk? Apa alasan masuk? Adanya jualan. Adanya jualan. Jualan apa? Kita punya barang niaga, yaitu perabot. Adakah kita perlu rekod dalam akaun perabot? No, tidak. Adakah kita mesti rekod dalam akaun bank? Iya, sebab ini bukti dia. Bil tunai ini memberikan bukti. Ada nombor cek. Okay, let's go. Pergi ke akaun bank. LA2. Catat di mana? Catat sebelah debit. Okay, 4 hari bulan. Jualan. Adakah nama Encik Faik perlu di-type? Tidak perlu. Perlu ditulis? Tidak perlu. 2950. Okay, selesai? Belum. Catatan bergu mesti ada sekurang-kurangnya 2 kali perekodan. 1 di sebelah debit, 1 sebelah kredit. Okay, akaun bank ni betul lah saat duit masuk. Tunai masuk. Masuk ke mana? Ke dalam akaun bank. So, sekarang satu lagi akaun yang perlu diwujudkan. Apa akaun ini? Dalam kes ini, kita boleh wujudkan akaun jualan. Akaun jualan. Akaun jualan. Simple ya. Okay. Oops, sorry. Salah button. Akaun jualan LA8. Katalah LA8. Jadi kau jualan, terbalik daripada akaun belian. Akaun belian, akaun jualan, kredit, dan hanya di kredit. Okey. Tahun 2018, bulan Mac, tarik urus niaga 4. Akaun jualan ini melibatkan bank. So, kita pakai catatan bank. Amount 2950. Settle. So, nampak ya? Akaun jualan di sini, ini adalah akaun bank. Dan di sini adalah akaun jualan. Jelas? InsyaAllah jelas. Okey. Jelas ya? Okey. Okey, settle. Ada lagi apa-apa mau catat? Tiada. Kita pergi ke dokumen seterusnya. Ini nota kredit disediakan, dikeluarkan oleh pembekal perabot Izzati. Okey. Pembekal perabot Izzati. Kita berehat sebentar. Okey, kita kembali. Catatan perekodan. Macam mana kita nak rekod nota kredit ini pembekal Izzati. Okey, seperti mana dalam bab sebelum ini kita ada bincang, nota kredit adalah dokumen yang dikeluarkan untuk mengurangkan hutang peniaga kepada pembekal. Secara mudahnya gitulah. Ya. So itu kita dapat di nota kredit. Jadi pembekal perabot bagi tahu, yes, kami kurangkan akaun kamu di dalam buku tunai kamu di dalam buku akaun kami kerana awak telah pulangkan almari ini. Alasan dia macam-macam lah, tapi ini contoh rosak. So macam mana kita nak buat rekod? Pertama kita kenal pasti kepada siapa kita pulangkan. So inilah pembekal perabot Izzati. Ini pulangan belian atau pulangan jualan?
Tengok atas ini, nota kredit oleh pembekal perabot Izzati. So ini adalah pulangan belian. Ini dipanggil juga nama lain dia pulangan keluar. Kau beli barang masuk, sekarang kau kasih keluar balik, pulangkan sama dia, itu pulangan keluar. Oke ya. Baik, kita buka satu account baru yang dipanggil account pulangan belian. Oke, dan satu lagi account yang terlibat adalah pembekal Izzati. Pembekal Izzati. Oke. Apa ciri pulangan belian? Sama saja macam yang di atas. Kredit dan hanya di kredit. Pulangan belian tidak akan berlaku rekod di sebelah debit. Only on this side. Only on this side. Hanya di sebelah sini. 018 bulan Mac tarik 6. Apa alasan? Pulangan belian lah. Kita pulang pada siapa? Pembekal perabot Izzati. Berapa jumlah? 640. Jadi catatan sudah siap belum? Ini mesti catatan bergu. Satu yang kita kredit, mesti ada satu account yang kita debit. Jadi kita pulangkan kepada siapa? Pembekal perabot Izzati. Jadi kita rekodkan di sini. Mac 6 hari bulan. Pulangan belian amount 640. Jadi kalau awak sudah meneliti dengan video ini, kamu akan dapati cikgu sekejap-sekejap cakap debit baru kredit, sekejap-sekejap cikgu cakap kredit dulu baru debit. Okey. Itu sudah jadi tradisi kebiasaan lah. Yang mana yang penting awak dapat cam mana satu debit, mana satu dikreditkan. Okey. Seterusnya di muka surat ini yang terakhir, resit rasmi pembekal perabot Izzati diterima daripada Pusat Perabot Amineh sebanyak 8,000 sahaja, menjelaskan sebahagian invoice INV 6712. So kita bayar kepada pembekal perabot Izzati menggunakan cek. Kita bayar. Bila kita bayar, kita keluarkan duit. Bila keluarkan duit, duit mana? Duit di bank. So, di mana rekodnya? Di sebelah kredit. Oke, kredit untuk keluar uang. So, uang keluar, kredit kan? Baik. Berapa bulan? 8. Alasan? Bayar pembekal perabot Izzati. Pembekal perabot Izzati. Berapa jumlah? Rp8,000. Kenapa tidak ada catatan di sebelah tunai? Kenapa tidak di sini? Sebab ini tunai di tangan. Ini di bank. Bank ada cek, nampak nih. Lagipun kalau kita catat sini, mana cukup duit? Ini 3,000. Kita bayar 8,000. Bukan kau bohong tu. So, ini yang betul lah. Inilah yang betul. Inilah yang betul. Sebelah kredit account bank. Seterusnya, perhatikan di bawah ini. Kita akan debitkan account ini. Kita akan debitkan account ini. 8 hari bulan. Bank. Jangan tulis cek. Bank. 8,000. Cek itu adalah alat diguna untuk mengeluarkan uang dari bank. Tapi bila kita tulis di dalam butir, ini merujuk pada nama account. Dan nama account yang kita pakai account bank. Oke ya guys. Oke, done. Settle. Kita pergi ke muka surat seterusnya. Oke. Ada 1, 2, 3, 4, 5 lagi. 5 lagi account. Ada 5 lagi dokumen yang perlu kita analisis. Perhatikan. Oke. Perhatikan baik-baik ini. Ini apa? Ini invoice. Siapa yang keluarkan? Pusat Perabot Amineh. Kita lah. Kepada siapa? Kedai Perabot Aisyah. So, apa jadi ini? Sekali lagi, invoice merujuk dokumen sumber yang memberi bukti bahawa adanya urus niaga jual atau beli secara hutang. Dalam kes ini, kita, Pusat Perabot Amineh, jual kepada Kedai Perabot Aisyah secara hutang. Kita jual. Bila kita jual, maka akaun yang paling betul pakai adalah akaun jualan. Kemudian akaun apa lagi? Akaun Perabot Aisyah lah.
Pasal dia tidak dapat tunai. Kita tidak boleh guna akaun bank, tidak boleh guna akaun tunai. No way, sebab duit tiada sampai. Belum lagi. Pada 10 hari bulan masih dihutang. Okey, so kita pergi ke akaun jualan. Dan jualan mesti kredit, hanya di kredit, tidak ada catatan bergu. No. Kita terus ke sini, 10. Kedai perabot Aisyah. Nilai 12,960. Okey. Adakah ini sudah selesai? Belum. Ini baru catatan satu kali. Mau ada satu lagi. Catatan bergu mesti sekurang-kurangnya 2. Satu dikreditkan, satu didebitkan. Jika ada yang sudah kamu debit, maka mesti ada satu akaun dikredit. Begitulah cerita dia. So, kita cari akaun ini. Sudah pasti dia belum pernah wujud, maka kita wujudkan dulu. Okey, kita wujudkan dulu. Jadi untuk mewujudkan akaun, saya buat rekod di sebelah kiri sini yang ada kosong. Akaun kedai perabot Aisyah. Bagi anda yang nonton video ini, bolehlah tinggalkan komen jika anda ingin memberi pandangan tentang cara pengajaran kali ini, ya. Okey. 2018 bulan Mac, 10 hari bulan. Simple ya, kita tengok dokumen, kita teliti, oh ini tarik dia. Sekarang ni kita berada di kedai perabot Aisyah punya akaun. So apa butir sini? Jualan. Simple. Wujud akaun ni so ada jualan. Jumlah 12960. Jadi satu di sebelah debit, satu lagi di sebelah kredit. Simple. Okey. Okey kan? Satu debit, satu kredit. Akaun jualan dibutir kedai perabot Aisyah, iaitu nama akaun ini. Dan akaun jualan ini butiran adalah nama akaun yang ini. Simple. Okey. Now, pergi ke slip daftar tunai. Slip daftar tunai pasal apa ini ya? Kedai alat tulis LIM. Okey. Ini adalah urus niaga kecil-kecilan. Kalau kita tidak mengamalkan sistem panjar, akaun tunai runcit tidak wujud, maka kita terus buat rekod di akaun tunai. Kita buat rekod ini di buku tunai. Di akaun tunai, maaf. Ini. Ada berapa ringgit? RM32 ya. Boleh catat sini, alat tulis. Tetapi, kerana dalam perbincangan soalan ini, ada wujud akaun tunai runcit. Maka kita akan gunakan wang tunai runcit untuk membayar alat tulis ini. So, kreditkan akaun ini. March 12 hari bulan. Alat tulis. Kita guna perkataan alat tulis. So, sekarang betul dibeli. RM32. Ini catatan mana? Sebelah kredit. Mesti ada satu lagi akaun yang mesti kita debitkan. Cuba teka apa nama akaun dia. Teka. Apa nama akaun dia? Come on. Yes. Akaun alat tulis lah. Kenapa mesti alat tulis? Guna boleh guna akaun file dan pen? Boleh. Tapi nampak nak pandai lah. Itu saja. Pasal ini sebenarnya alat tulis ni dalam bahasa Inggeris kita stationery. Jadi file pen ni masuk dalam stationery. Apa-apa saja yang besar. Macam kalau kenderaan. Kalau kita beli lori, kita beli pickup, kita beli kereta, kita akan letak di satu saja akaun yang umum, dipanggil akaun kenderaan. Tak payahlah akaun lori dan akaun Hilux begitu. So, alat stationery. Jadi, bahasa Melayu dia adalah akaun alat tulis. Dan RM32. Ingat sekali lagi, dicatat di akaun tunai runcit kerana di dalam soalan ini kita mengamalkan penggunaan akaun tunai runcit. Itu je kau kena tahu. Okey, seterusnya. Satu kredit, mesti ada satu debit. Adakah akaun ini sudah wujud, akaun alat tulis? Belum. Bila belum, kita wujudkan dulu. Buka akaun. Akaun alat tulis. Okey, rasanya LA11 ni. Rasanya lah. Minta maaf lah, tak teratur sudah. Okey, ini alat tulis ni. Yang menarik ni, dia belanja. Jadi kalau saya boleh letak sini perkataan belanja supaya menegaskan dia. Okey, akaun belanja alat tulis. Ataupun saya buat beginilah. Akaun alat tulis. Atau nama lain dia. Alat tulis.
atau boleh juga dipanggil akaun belanja alat tulis. Okey, akaun belanja ni unik. Dia sentiasa di sebelah debit. Debit dan hanya di debit. Tidak akan berlaku di tempat lain, guys. Okey, bulan Mac. 12 hari bulan. Nampak tidak? Saya tidak peduli ni slip daftar tunai. Cuma saya tengok peduli jugalah slip daftar tunai, kedai alat tulis SLIM. Tapi kerana sudah bayar tunai, maka kedai alat tulis SLIM ni tidak perlu kita catat. Kita cuma mau tahu RM32 kita belanjakan. Dan kita bayar gunakan apa? Tunai runcit. So ini apa? Tunai runcit yang butir sini. Apa dia? Apa ini? Apa ini? Nama akaun lah. Nama akaun. Yang di atas itu. Oh, sini nah. Doi nah. Boleh kan ni? Nampak kah? Nampak lah. Tapi jauh sudah kita ni. Okey. Next. Satu debit, satu kredit. Satu debit, satu kredit. Okey, dokumen seterusnya ada nota kredit pusat perabot Amine. Kita yang keluarkan dokumen ini kepada mana? Kedai perabot Aisyah. Kenapa kita kasih keluar pulangan nota kredit? Seperti mana kita pelajari, nota kredit ini merujuk kepada dokumen di mana pengurangan akaun, nilai akaun. Dokumen menjadi bukti adanya berlakunya pengurangan akaun. Selalunya penghutang atau pemihutang. Akaun belum bayar atau akaun belum terima. Dan ini alasannya, dikembalikan kerana rosak. Okey. Baik, kita teruskan saja. So, ada satu akaun yang baru wujud. Akaun pulangan jualan. Ini akaun pulangan masuk. Nama lain dia pulangan masuk. Yang ini tadi akaun pulangan belian. Nama lain dia pulangan keluar. Saya beli barang masuk. Sekarang bila saya kasih pulang, saya keluarkannya. Itu dia panggil pulangan keluar. Okey. Now, akaun jualan. Akaun jualan ni macam sini. Debit dan hanya debit. Maksudnya pulangan jualan. Sorry. 2018 Mac. Tarik 14. Kedai perabot Aisyah. Berapa jumlah? 2160. Kenapa kita tidak ambil yang sini ya? Oh, senangnya so kita memang ambil nilai yang terakhir selepas diskaun niaga. Jadi jangan tersalah ambil. Ada 3 nombor sini. 24,240, 2160. Kita ambil yang paling kecil ni. Maksudnya bawalah perkataan jumlah. Okey, kembali ke sini. Kita dapati ada sudah kita catat rekod sebelah debit. So, kita carilah apa akaun yang perlu dikreditkan. Adakah melibatkan akaun jualan? No, bukan. Kita akan catat di sini. Kedai perabot Aisyah. 018 di sebelah kredit ya. Mac 14. Alasan dia pulangan jualan. Amount 2160. So, beginilah cara rekod. Kalau bilang susah, bukan susah pun. Dia cuma awak mau berdisiplin atau tidak mematuhi peraturannya. Tengok yang saya tulis ni. Satu debit, satu kredit. Peraturan pertama. Satu debit, satu kredit. Kenal pasti akaun yang didebitkan, kenal pasti akaun yang dikreditkan. Dan selepas tu catatnya lah. Yang butir itu berlawanan kedai perabot Aisyah. Butir sini apa akaun yang dia kasih link. Macam juga akaun pulangan jualan. Apa yang akaun yang link dengan urus niaga ni. Begitu je pun. Link dengan linknya. Okay. Settle. Sekarang kita ada satu risit rasmi pusat perabot Amineh. Maknanya kita terima wang daripada kedai perabot Aisyah kerana menjelaskan invoice. Dan tengok ni, ada diskaun tunai 1,080. Okay, kita mula satu-satu dulu. Kita terima duit bentuk cek. Maka akaun di bank kita bertambah. Pergi ke akaun bank. Sini akaun tunai. Ini akaun bank. Kita kena catat di sebelah debit kerana duit kita bertambah. Berapa di bulan? 15. Jangan risau pasal yang lain dulu. Siapa yang bayar? Pusat kedai perabot Aisyah. Maksudnya kita terima dari kedai perabot Aisyah. Dia bayarlah kan. Berapa dia bayar?
Apa yang kita terima? 9.702. Okey, jadi sini debit adalah untuk wang masuk. Pasal itu kita debitkan. Dalam bahasa amalan, bila orang-orang akaun berbahasa, dia cakap debitkan akaun ini, debitkan akaun ini, kreditkan akaun ini, kreditkan akaun itu. Begitulah. So ini wang masuk, kita akan debitkan. Wang masuk dalam bentuk cek, maka kita catat di akaun bank, bukan akaun tunai. So tengok ni, akaun tunai tak bergerak pun. Kita fokus di sini. Okey, sekarang kita pergi ke akaun perabot Aisyah. Pasal kita kena kreditkan akaun dia. Yes, kita kena kreditkan. Sini. 15 hari bulan. Percaya aja. Bank 9720. Okey, settle. Tapi adakah ini sudah selesai? Belum. Pasal ada satu maklumat sini, diskaun tunai 1080. So ini apa mau buat? Cara yang boleh saya rekomen untuk hafal adalah bila awak terima duit, bila awak buat catat macam sini kan, ini bank sebelah kredit, maka terus di bawah dia letak diskaun. Diskaun apa ini? Ini diskaun diterima kah, diskaun diberi? Ini diskaun diberi. Kau yang kasih. Diskaun kasih 1080. Diskaun diberi. Dan bila sudah catat ini, ingat ini pun mesti ada catatan bergu dia. Tadi akaun bank kita kreditkan sesuai dengan yang sebelah atas ni, yang kita dua tempat ini, satu di debit, satu di kreditkan. Tapi bila kita introduce diskaun diberi atas alasan ada maklumat ini, maka kita juga kenalah mencari akaun yang betul untuk direkodkan. Dalam case ini kita kena wujudkan satu akaun baru, iaitu diskaun diberi. Diskaun diberi. Okey, saya catat di sini akaun diskaun diberi. Akaun diskaun diberi sebenarnya belanja. Sebenarnya belanja diskaun. Kat nama lain dia lah, belanja diskaun sebenarnya ni. Tapi SPM kita murid mesti catat ini, rekod ini, diskaun diberi. Bukannya belanja diskaun. No. Tapi itu dia punya nature dia lah. Okey, diskaun 1080 March 15 hari bulan. Diskaun diberi pada siapa? Kedai perabot Aisyah. Berapa jumlah? 1080. Okey, saya harap awak jelas di sini. So sekali lagi catatan bergu, satu debit, satu kredit. Macam case inilah. Okey, satu debit, satu kredit. So tidak akan miss dua-dua debit, dua-dua kredit. Ini tiada style itu. Okey. Sekarang kita pergi ke satu dokumen yang kita panggil memo. Memo adalah rekod, adalah dokumen dalaman. Ini kira komunikasi sesama sendiri di dalam organisasi. Kalau awak pemilik perniagaan berkomunikasi dengan kerani akaun, salah satu yang kita pakai adalah memo. So, kita tidak akan cakap secara lisan, itu bukan amalan perakaunan yang baiklah. Okey, mesti buat satu rekod dan pengganti kepada dokumen-dokumen lain. Okey, adalah memo. Coba baca ini. Mengambil satu set sofa bernilai 1,600 untuk kegunaan keluarga. So persoalan dia, adakah patut kita anggap ini sebagai jualan? Kita jual pada keluarga sendiri ke rumah sendiri? Jawapannya tidak patut. Tidak patut. Maka dengan itu invoice tak boleh pakai, bil tunai tak boleh pakai. Jadi macam mana lah ni? Ini ambilan. Secara umum di peringkat SPM kita cakap, oh ini ambilan. Bila ambilan, pakai memo. Begitu. Tapi alasan sebenarnya adalah sebab dokumen utama tak boleh pakai. Kita tak boleh declare yang kita ambil untuk kegunaan pribadi sebagai jualan. Itu seolah-olah awak sengaja ingin meningkatkan jualan. Okey, fine, tiada masalah. Tapi kena ingat, kalau awak perlu dikenakan cukai, awak sudah mengatakan yang awak ada pendapatan daripada keluarga awak.
beli barang, sedangkan kau guna pada nilai kos. Engkau ambil barang tu pada nilai kos, bukan nilai jual. Okey, so sebab itu kita buat akaun ambilan. Baik, mana sudah? Ya, ambilan. Akaun ambilan. Akaun ambilan belum wujud, jadi kita wujudkan. Okey, akaun keberapa sudah ni? Saya harap saya betul. LA 12, sini LA 13, dan ini LA 14. Sudah ada 14 akaun. Wih, banyaknya kerja cikgu. No, sikit je tu. Okey, akaun ambilan debit dan hanya didebitkan. Tak berlaku yang lain. Itu trik dia. Hafal je, ambil je demi prinsip. Ambil je konsep dia. Percaya saja pada hukum dia, hukum hakam dia. Debitkan ambilan, tidak boleh dikreditkan. Itulah. Okey, 1,600. So kita ambil apa? Kita ambil sofa. Sofa ni kita dapat dari mana? Okey, tidak ada akaun yang boleh kita guna. Kita tidak boleh anggap sebagai ambil daripada alatan pejabat. Kita tidak boleh rekodkan itu. Kita akan rekodkan terus ke akaun belian. Alasannya kita boleh explain kemudian. Okey, sekarang ni ikut saya. 17 akaun belian. Okey. Saya beli, saya kasih keluar. Sebab rupanya pakai untuk family. Ini je asati. Debit hanya debit ini terpakai macam biasa, kecuali bila ada ambilan. Ambilan barang niaga. Terpaksalah pakai sebelah kredit. Tertumpang di sini. Okey, berapa hari bulan? 17. Ini apa? Ambilan. Ambilan apa? Ambilan barang niaga. Kalau ambilan tunai, kita catat di akaun tunai. Okey, nampak sini? Satu kredit, satu di debitkan. Dan akaun ambilan, cara menghafal sentiasa debit, tidak akan pergi ke kredit. Okey, dan settle. Ini catatan, kecuali bila ada ambilan berniaga baru ada kredit. Maka kredit ada. Begitu. Settle. Sekarang kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya sambung di muka surat ini. Pas memo, voucher tunai runcit. Ya. Bayaran upah membaiki pintu. Membaiki pintu. Okey. Akaun yang kita boleh buka sebenarnya boleh juga wujudkan akaun upah, membaiki pintu dan sebagainya. Walau bagaimanapun, untuk selaraskan dengan buku teks kamu, jadi saya akan guna akaun. Kita buat proposal di sini. Kita cadangkan akaun yang paling sesuai lah. Untuk kali ini LA 15, akaun belanja pejabat. Mana-mana yang urusan dengan pejabat. Macam ini kan, baiki pintu. Sekali saja berlaku. Jarang-jarang berlaku. Macam ini lagi. Kunci kabinet, kunci pintu. Kita kategorikan dia dalam belanja pejabat, maka kita wujudkan akaun belanja pejabat. Sama macam akaun alat tulis lah. Akaun alat tulis. Pen, pensel, pembaris, scan, kertas kita beli, kita catat sana ujung dia pergi alat tulis pun. So ini juga akaun belanja pejabat. Adakah kita boleh buka akaun upah membaiki pintu? Boleh. Adakah kita boleh buka akaun kunci kabinet, kunci pintu? Boleh. Kalau memang dia kerap dibuat, why not? Tidak ada jadi satu halangan pun di dalam GAAP, Generally Accepted Accounting Practice. Walau macam mana pun, sesuai dengan pembelajaran kita, ikut silibus, maka kita pakai yang general, yang umum, belanja pejabat, supaya nanti bila cikgu ajar tunai runcit, anda sudah tahu sudah nama akaun tu, ada satu lajur mana belanja pejabat. Okey, kita teruskan sini, akaun belanja pejabat, March, tarik 19 hari bulan, tunai runcit, amount RM90. Okey, amount RM90. Okey, tunai runcit. Dan ini tunai runcit, kita pergi ke akaun tunai runcit di sini atas. Okey, 19 hari bulan,
belanja pejabat RM90. Tapi ingat, belanja pejabat ni adalah upah membaiki pintu. Okey, terus ke sini dah halang-halang tu di sini. Ini pun satu belanja lagi, tapi bezanya dokumen diguna. Ini voucher tunai runcit. Okey, ini slip daftar tunai pun kita masukkan dalam tunai runcit 22 hari bulan. Okey. Okey, 22 hari bulan. Suara masuk. Okey. Sama juga kita assume sebagai belanja pejabat. Okey. Ada lembu. Belanja pejabat RM20. Ada lembu sudah. Okey. RM20. Okey, kita pergi ke ikon belanja pejabat, turun ke bawah. Tarik 22 hari bulan Mac. Tunai runcit RM20. Okey, settle. Sekarang ini bayaran gaji. Gaji ini 24 hari bulan. 20 sudah selesai, 1922 sudah. Okey, turun bawah. Voucher pembayaran, gaji, akaun gaji belum pernah wujud, kita wujudkan. Akaun gaji. Okey, gaji ini belanja secara mudahnya sebelah debit. March 24. Dibayar secara tunai, jadi kita guna tunai dan amount dia RM600. So, kita terus pergi ke akaun tunai, catat sebelah mana? Sebelah kredit. Satu akaun didebitkan, satu akaun dikreditkan. So, 24 hari bulan kita bayar gaji secara tunai dengan amount sebanyak amount RM600. Settle. Kalau ada soalan boleh ajukan kemudian. Tapi ini catatan sebelah kredit merujuk pada wang keluar. Wang keluar sama juga macam akaun di bank. Okey. 600. Kita pergi ke dokumen yang seterusnya, 29 hari bulan, sewa kedai, pakai cek, 1,200. Catat di akaun bank. Wang masuk, wang keluar, sebelah kredit lah. 29 Mac. Alasan dia sewa kedai 1,200. Okey, so ini 1,200 sesuai dengan bukti ini, dokumen keratan cek. Cek ini 1,200. Sewa kedai. Perlu tulis encik ahlok? Tidak perlu, pasal kita dah settle lah. Okey, so wujudkan satu akaun. Di bawah, akaun baru yang kita panggil akaun sewa kedai. LA berapa sini? LA 16, ini LA 17. LA itu merujuk pada ledger am. 17, akaun yang ke-17. Akaun sewa kedai, kita tahu dia belanja ni. So, always sebelah debit side. Akaun belanja memang debit. March 29. Bank. Amount 1,200. Dan yang terakhir untuk hari ini, account commission. Perhatikan ni risit rasmi. Dia tidak sebut ini hasil atau kita bayar, tapi kita tahu kalau risit rasmi dikeluarkan oleh Pusat Perabot Aminah, itu kita sendiri. Risit rasmi ini kita kasih keluar kerana kita terima wang. Ya, jadi cash ini kita terima wang dari Pusat Perabot Izzati sebanyak RM800. Tujuannya terima commission. So, pergi ke akaun bank. Terima wang. Catat sebelah sini, sebelah debit, wang masuk debit. 30 hari bulan. Komisen diterima. Saya cadangkan Anda tambah perkataan diterima. Komisen diterima. RM800. Kenapa taruh atau catat di akaun bank? Ini bukti dah, nombor cek. Okey. Kemudian kita pergi bawah sekali, wujudkan akaun yang baru yang dipanggil akaun komisen diterima. Akaun komisen diterima adalah akaun hasil. Hasil selalunya dikreditkan. Okey. Akaun hasil dikreditkan. March 30.
bank jumlah 800 ringgit. Oke, so ini adalah LA18. Ini menunjukkan kita ada 18 account untuk soalan ini. Nampak gaya panjang lah soalan ini, tapi sangat bagus untuk Anda untuk praktis lagi dan lagi. So, walaupun dia ada 18 account, tapi come on guys, tengok betul-betul bah. Kalau tengok sekali lalu di semua muka surat yang ada ni, yang cikgu zoom in ini, zoom out, sikit saya baris dia pakai. Kalau dikasih rapat-rapat satu pages pun tunda juga lah lebih-lebih. Tapi tengok ini, akaun tunai cuma satu baris, ada dua bahagian. Akaun tunai runcit cuma ada 4 catatan. Akaun bank cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 catatan. Akaun belian cuma ada 3 catatan. Alatan pejabat 2 catatan. Akaun pembekal perabot izati ada 4 catatan. Ada 4 kah? 4. Ada kita miss apa-apa? Cikgu cek dulu. Saya teringat pasal diskaun. Oh, ini kedai perabot ya Aisyah. Okey, 4. Modal cuma 3. Akaun jualan hanya ada 2 rekod catatan. Akaun kedai perabot Aisyah ada 3 catatan. 4 termasuk diskaun. Okey, pulangan belian atau pulangan keluar cuma 1 catatan. Alat tulis cuma 1. Pulangan jualan cuma 1. Diskaun diberi 1. Akaun ambilan hanya 1. Belanja pejabat hanya 2. Gaji hanya 1. Sewa kedai 2 dan komisen terima 1. So actually kalau Anda berpikiran positif ketika belajar ini, insyaAllah dia jadi senang lah. Bersangka baik dengan guru, salah satu perkara yang paling penting juga. Ya, adab dia lah. Bahwa kita tidak, bila kita suruh Anda buat itu, ini debit kredit, bukan menyusahkan Anda, tapi untuk membiasakan lagi dengan perekodan ini. Tapi cantik kan? Oke, jadi hopefully Anda yang pelajar yang menonton video ini ya, jadi bermanfaat untuk Anda, especially kelas yang saya ajar sekarang ini. Jadi kita punya lanjutan perbincangan dari kelas kerana kita tidak cukup masa. Saya ulang sekali lagi, penjajaran waktu, masa daripada 6 waktu 3 jam menjadi 2 jam seminggu. Jadi kita kena cuba improvise lah, dan cikgu akan sampaikan mana yang penting, yang utama, okey, untuk kemahiran untuk subjek ini. So saya cikgu prinsip akaun, cikgu Ridwan Anda. Saya tamat di sini. Akaun ini saya tidak imbangkan pasal saya tidak mengajar pengimbangan. Okay, itu dalam siri video yang akan datang. Okay guys, see you. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi.